Quran. Oh, okay, syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada malam ni kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk meneruskan lagi perbincangan kita, di mana saya akan menyambung lagi kupasan terhadap beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah. Di mana saya tengok sebentar. Saya rasa kita berhenti pada sekitar ayat 177. Sekitar ayat 177 ya. Betul Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 177 ni ialah fokus dia membincangkan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Apakah kebaikan dalam Islam? Tasawur kita, gambaran kita, kefahaman kita terhadap baik itu apa dia? Jadi Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadap muka kamu ke arah timur dan barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Tetapi kebaikan itu ialah kamu beriman kepada Allah. Jadi ayat ini datang selepas adanya perbincangan berkaitan dengan perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat daripada menghadap ke Palestin kepada menghadap ke arah Mekah, Masjidil Haram, kepada Kaabah. Jadi
Sebelum ni orang Yahudi kata orang Islam ni mengikut ajaran mereka kerana Nabi SAW semayang mengikut mereka, menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengubah arah kiblat, mereka cuba menimbulkan persoalan, mengapa kiblat ni boleh ubah? Nah, kiblat ni suatu yang asas dalam ibadat, macam mana pula boleh ubah? Jadi prinsip dia ialah kebaikan tu bukannya, pada hakikatnya timur dan barat tu sebenarnya bukanlah perkara utama. Perkara utama di situ ialah beriman kepada Allah, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, utusan Allah, beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Bila Allah suruh menghadap ke arah Mekah, maka kena menghadaplah ke arah Mekah. Itu pokok dia, asas dia ialah mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Walaupun menghadap ke arah Mekah tu ada hikmah dia, tetapi pokok dia ialah taat kepada Allah. Sebab apa? Sebab arahan tersebut terlalu jelas, sangat jelas. Ya, kita dah bincang sebelum ni bermula daripada juzuk kedua ayat 142 sampailah kepada 152. Hanya membincangkan suruhan mengubah arah kiblat saja, iaitu 2 muka surat. Suruh bincang tentang perubahan arah kiblat saja. Ini maknanya perubahan tu, suruhan tu sangat jelas. Jadi bila Allah yang suruh dengan jelas, maka kita kena buatlah. Kan? Jadi ke arah mana Tuhan suruh tu sebenarnya, ke arah mana tu sebenarnya hanya sampingan saja. Yang penting Tuhan yang mana Tuhan suruh? Tuhan suruh ke arah Mekah, ke arah Kaabah, ke arah Kaabah lah. Jadi bukannya kebaikan itu kamu menghadap kamu ke timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah kamu beriman kepada Allah. Itu asas dia sekali. Jadi man amana billah, ya, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat ialah beriman kepada Rasul, sebab yang mengatakan adanya hari akhirat ni Rasul. Beriman kepada hari akhirat maknanya beriman kepada Al-Quran, sebab Al-Quran yang mengandungi berita tentang hari akhirat. Okey. Dan sebab itulah disebut beriman kepada Allah dulu, kemudian barulah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat. Hasil beriman kepada Rasul, Rasul bagi tahu malaikat ni ada, kita pun percaya. Beriman kepada malaikat, wal kitab, dan beriman kepada Alkitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada nabi-nabi. Nabi-nabi, beriman kepada nabi-nabi yang diberitahu kepada kita. Okey. Okey, jadi kebaikan ni sebahagiannya melibatkan keimanan, melibatkan kepercayaan. Benda yang kita kena percaya dan benda yang melibatkan kita tak boleh percaya. Benda tu ada ukuran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah kebaikan juga? Wa atal mala ala hubbi, dan orang dan memberikan harta dengan gembira, dengan rela.
apa dia, menginfakkan harta dengan rela, itu pun menjadi pintu kebaikan juga. Iaitu pintu kebaikan ni bukannya persoalan ketuhanan saja, persoalan alam gaib saja. Cakap tentang alam gaib, keimanan kepada syurga, keimanan kepada neraka, hari akhirat apa semua, itu pintu kebaikan, salah satu tuntutan dalam agama. Tapi tak habis lagi, kena beri juga, buktikan juga dari sudut infak. Sebab apa? Sebab infak ni juga melibatkan keupayaan kita menguasai diri, mengatasi sifat bakhil kerana inginkan keredaan Allah. Kalau belajar agama tinggi tetapi infak tak mampu, maknanya masih kalah lagi lah, kalah nak melawan keinginan. Infak tak boleh nak buat sebab bakhil tu tinggi, sifat sayang pada harta tu tinggi, maka kalah dari sudut infak. Maka kita kata pintu kebaikan tu juga dengan harta, amalan harta. Wa atal mala ala hubbih, lalu dijelaskan di sini apa, kepada siapa yang kita boleh beri harta tu, zawil qurba, kepada sanak saudara. Disebut di sini kita beri harta ni, dia tak sebut harta tu kita belanja sendiri, belanja anak-anak, belanja isteri, dia tak sebut situ. Sebab apa dia tak sebut? Sebabnya itu tidak membuktikan kita ni mampu melawan kecintaan pada harta. Kalau setakat duit nak belanja kat kita, tak ada unsur orang tu, orang jarang lah orang dia bakhil sampai tahap nak belanja sendiri pun tak boleh. Ada juga, tapi kebiasaannya manusia ni tak sampai lah tahap tu. Kepada anak isteri ni, orang yang berada di bawah tanggungan kita. Tapi di sini disebut zawil qurba, merujuk kepada sanak saudara, sebab sanak saudara ni dia bukan tanggungan kita. Adik-beradik kita contohnya, adik-beradik ni dia bukan tanggungan kita. Sebab itu para ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan boleh memberi zakat kepada adik-beradik yang miskin, ada kata tak boleh. Yang mengatakan boleh itu sebab apa? Sebab dia kata kalau adik-beradik kita susah, biasanya dia bukan tanggungan kita, jadi kita boleh bagi. Yang tak boleh bagi ialah kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita, seolah-olah kita beri pada diri kita sendirilah. Jadi Tuhan sebut zawil qurba wal yatama, dan anak yatim. Biasa Quran macam tu, bila dia sebut memberikan harta, lepas tu dia sambung sikit, dia tambah, berikan harta kepada sanak saudara, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang yang dalam perantauan. Orang dalam perantauan ni orang luar lah, orang luar yang miskin. Kalau yang kaya dia dah mampu. Wabnas sabil, wasailin, dan orang yang meminta. Sebab apa? Ada orang jadi ada orang dia sebut sana wal masakin, orang miskin. Tapi orang yang miskin ni ada yang jenis wasailin, orang yang meminta. Okey. Wa fir riqab, dan orang-orang yang berada di bawah riqab. Riqab ni maknanya perhambaan. Memang zaman ni tak ada dah perhambaan, tapi perhambaan macam zaman dulu tak ada dah. Sebab orang zaman sekarang dah tak ada hamba kan. Zaman dulu
hamba ni kadang-kadang tuan kepada hamba tu dia berjanji, kalau kamu dapat cari siapa nak sponsor kamu dapat bayar kat aku berapa ribu, aku akan bebaskan kau jadi manusia yang bebas. Jadi di apa ni, orang tu terbelenggu dengan perhambaan ataupun terbelenggu dengan hutang. Zaman sekarang ni orang terbelenggu dengan hutang. Hutang macam mana? Dia diisytiharkan muflis. Contohnya bila Covid mari, perniagaan dia tiba-tiba down, tak boleh nak kawal. Daripada orang senang, dia bertukar jadi orang miskin secara tiba-tiba. Jadi dia terpaksa bayar hutang banyak, tak boleh nak kontrol kan. Orang macam ni membantu dia tu baguslah, sebab dia bukannya orang yang berpoya-poya sampai jadi miskin. Dia bukan orang yang safih, orang yang asalnya dia ada harta tapi dia membazir, ataupun dia ni ada tenaga, ada kepandaian tapi malah nak kerja sampai jadi miskin. Orang macam ni kalau kita topak lah banyak mana pun dia jadi miskin juga, sebab dia tabiat dia. Tapi ada orang yang terbelenggu kerana situasi yang di luar jangka. Tetapi baru ni ada juga orang nak memasukkan orang-orang yang terbelenggu dengan sifat-sifat negatif. Jadi benda ni nak dikembangkan. Saya sempatlah diajak berbincang dan nampaknya baguslah juga, sebab dalam usaha kita nak mengeluarkan seseorang tu daripada contohnya akhlak yang buruk, dia tak semudah kita nasihat saja. Contohnya kita kata orang yang ada amalan songsang lah, kekeliruan jantina contohnya. Dia lelaki tapi dia belagak perempuan, ataupun perempuan jadi lelaki, dia keliru kat situ. Kekeliruan ni kita nak keluarkan dia daripada kekeliruan tu tidak mudah, tidak dengan hanya ni berdosa saja, tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab dia benda-benda macam tu menyebabkan dia ni dah dilingkungi dengan, dia tak berkawan dah dengan orang macam kita, dia berkawan dengan orang macam tu juga. Jadi dia dah duduk dalam circle yang negatif, dan mungkin dia dah terjebak dengan pekerjaan yang bila mereka duduk dalam tu mereka macam blur, tak boleh nak keluar daripada. Jadi ada usaha untuk allocate, peruntukan. Kalau kita nak pergi dakwah orang ni, kita boleh, salah satu caranya kita kena bantu mereka dari sudut keuangan, sebab nak membimbing mereka supaya mampu keluar daripada keadaan tersebut. Memang benda yang susah lah. Sehingga kan, sebab itu ada tuntutan sekarang ni orang, kalau kita tengok dari sudut idman sendiri pun, macam ketagihan sendiri pun, dia bukanlah semudah kita pergi bagi tazkirah kat orang tu, torture orang tu, dia boleh berubah. Sebab dia sudah melibatkan unsur fizikal, otak dia dah rosak, dia sudah tak boleh kontrol diri dia. Dia kena bertindak seperti makan ubat. Dia dah melibatkan bukan saja perasaan. Kalau setakat sedar, oh ni perbuatan penagih dadah ni berdosa, aku nak berubah, bukan macam tu saja. Dia melibatkan fizikal, iaitu dia bila dia sampai masa ketagih dia akan perlu kepada ni secara fizikal, dan dia tak boleh lari dah. Jadi ada usaha untuk memahamkan bahawa sebenarnya mereka ni pun terbelenggu juga. Saya kira ini usaha yang baik. Tapi ada orang yang memfitnah lah, mengatakan bahawa duit zakat nak diberikan kepada orang macam ni. Orang beri ke orang belajar agama, orang nak beri belajar ni, tak diberi kepada orang. Bukan beri itu beri tinggal macam tu, tapi dia beri untuk
menyelamatkan dia. Macam tu. Macamlah kita kata, kita pernah dengar dulu kan, sampai sekarang ada lagi penagih-penagih dadah yang nak berhenti ni, mereka boleh ambil metadon, dadah yang berjadual apa semua ni, untuk membolehkan mereka ni satu hari nanti kalau mereka cekal berusaha, mereka makan ubat ni betul-betul, mereka akan dapat keluar daripada belenggu tu. Kalau tak dapat keluar 100% pun, mereka boleh turunkan ketagihan tu sehingga mungkin mereka akan kekal lah seumur hidup makan ubat tu, tapi sudah tidak lagi dalam bentuk khayal, dalam bentuk ketagihan yang berbahaya. Okay, jadi ini semua memerlukan kepada kefahaman yang jitu tentang tabiat syariat Islam lah. Sebab nak mengembangkan makna orang yang terbelenggu. Orang yang terbelenggu, mana zaman kita ni memang belenggu perhambaan sudah tidak ada, tapi belenggu dalam bentuk-bentuk yang moden ni pun memerlukan kepada bantuan, memerlukan kepada usaha juga. Alhamdulillah, perkara ni berjalan dan memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat. Sudah tentulah tidak akan berjaya membasmi 100%, tidak akan berjaya. Mungkin bila kita buat terhadap 100 orang, mungkin tak berjaya lah sampai 100 orang, tapi at least usaha tu ada, ruang tu pun terbuka. Macam tu ya. Jadi wafir riqab okey, jadi adanya ibadat harta. Jadi tasawur kita kepada pintu kebaikan apa dia? Persoalan keimanan, persoalan harta, maknanya ibadat harta. Kemudian baru Tuhan sebut wa aqamas salah, mendirikan solat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji. Maknanya tadi ibadat pergi kepada akhlak pula. Jadi pintu kebaikan, bukanlah kebaikan itu kamu menghadap muka kamu ke timur dan ke barat. Kita dapat faham kat sini Tuhan nak kata Islam ni bukanlah agama yang sekadar upacara. Sebab apa? Sebab ada agama dia ni tak mementingkan kepatuhan, amalan, tapi dia mementingkan upacara. Macam mana upacara? Contohnya kita kata setengah-setengah agama, dia upacara simbolik saja. Contohnya kalau kita kata hari tertentu mereka akan mandikan Tuhan mereka, ni patung ni nama apa, mandi dengan madu, lepas tu mandi dengan susu, lepas tu mandi. Sebab apa? Simboliknya madu ni macam ni, simboliknya susu macam ni, mandi dengan air kunyit lah, mandi. Saya bagi contoh lah, macam tu. Sebab apa? Simbolik. Kita, agama kita simbolik ni sikit saja. Dan di sebalik simbolik tu pun ada asas yang kuat. Contohnya kita menghadap ke arah kiblat, maksudnya simbolik. Tapi simbolik kita ni berasas. Sebab apa? Sebab dengan menghadap ke arah kiblat, kita menyatukan ibadat orang Islam supaya tidak bercakaran dalam nak mendirikan ibadat. Kalau tak ada kata putus nak menghadap ke mana, macam mana kan? Dalam satu masjid ni, yang ni ngadap sana, ngadap sini, tak boleh nak sembahyang berjamaah. Sebab apa? Mazhab ni menghadap ke sebelah sana, mazhab ni sebelah sini, hak ni marah kat engkau, ni marah kat ni, tak habisan. Dia, kita jenis menghadap ke arah timur, gigi masjid tu, rupanya masjid ni tak menghadap sini, dia menghadap ke lain. Jadi penyatuan ummah tu tak boleh berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dengan
dua muka surat, semayang menghadap kiblat di Mekah. Jelas. Okay, kita ada ibadat kita simbolik, ibadat haji, antara ibadat yang sangat simbolik. Tapi ibadat haji kita ni, simbolik kita ni sangat penting, kerana dengan kita membesarkan ibadat haji, kita membuktikan kepada dunia bahawa kita ni adalah kesinambungan agama daripada ajaran Nabi Ibrahim. Sebab haji ni bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkenalkan, dia daripada Nabi Ibrahim. Orang agama Samawi, agama orang Kristian, orang Yahudi, semua iktiraf Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak membesarkan amalan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim sebagaimana kita buat. Kita mewarisi ibadat Nabi Ibrahim yang berupa ibadat haji, kan? Yang kita besarkan Kaabah, kita tawaf di Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi di sini ibadat haji membuktikan bahawa kita ni bukannya ajaran yang baru, yang berasingan, tapi kita adalah kesinambungan daripada agama Nabi-Nabi. Walaupun pergi tawaf keliling Kaabah macam tu, tapi itu apa dia? Itu kembali kepada membesarkan ibadah yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, jadi kalau kita kata setengah-setengah agama tu dia simbolik, tapi simbolik dia tu macam tu saja. Kita mendalam, ada asas yang kukuh. Okey, jadi bukanlah kebaikan tu buat kerja-kerja upacara, menghadap ke timur, menghadap ke barat, bukan. Dalam Islam, ibadah, pintu kebaikan itu dia bentuk dia iman dan amal. Iman apa dia? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, malaikat, apa semua tu. Jadi dia ada timbangan dia dalam Islam. Dia ada nilai yang sangat besar. Dia bukanlah macam mentang-mentang benda tu bukannya amalan zahir, dia amalan hati, tapi nilai dia besar. Oleh itu tidak benar orang yang cuba untuk membenarkan semua agama ni sama. Tak boleh gitu. Kita orang Islam ni, kita anggap agama kita agama yang benar, yang lain salah. Tetapi kita bukan bermaksud kita kena aniaya orang agama lain, kita kena zalimi mereka, tak ada. Kita disuruh berlaku adil, berbuat baik, tetapi sampai ke tahap nak mengaku mereka pun betul, tak boleh. Benda ni jelas sebenarnya, tapi tak tahulah sebab apa ada pihak yang cuba untuk seolah-olahnya nak tonjolkan bahawa semua agama ni masuk syurga belaka. Dalam Islam tak. Kita punya toleransi tak sampai nak mengiktiraf orang lain pun boleh masuk syurga. Dia datang antara aliran-aliran yang cuba mengiktiraf agama lain ni, antaranya dia masuk melalui aliran kesufian, aliran tasawuf falsafah. Aliran tasawuf falsafah ni dia nak menganggap bahawa orang agama lain pun dia nak mendekatkan diri dengan Tuhan juga. Maknanya dia ada cara dia, kita ada cara kita. Cara sahaja berbeza tapi tujuan sama. Jadi akhirnya dia kata yang orang tu nak dekatkan diri tu Allah juga. Kita pun nak dekatkan diri dengan Allah juga. Tak boleh. Sebab apa? Dia mendekatkan diri dengan Allah ni, dia bukannya perkara yang melibatkan pencarian manusia semata-mata. Dia pergi explore, dia pun dapat cara mendekatkan diri dengan Allah. Tak boleh macam tu. Sebab para ulama usuliyin, mereka menganggap
mendekatkan diri dengan Allah dengan cara beribadat ni, dia panggil umur tauqifiyah, perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Dia bukannya boleh explore sendiri. Kalau dia ni boleh explore sendiri, kita boleh ubah cara kita semayang. Sebab apa? Satu hari nanti kita kata, aku ni semayang subuh dah mencapai tahap boleh semayang 5 rakaat dah. Sebab apa? Aku dah sampai ke makam 2 ni tak cukup lah. Macam tu. Ataupun dia boleh jadi, aku ni sampai makam 2 ni tak payah dah. Untuk orang bawah-bawah je 2 ni, aku ni tak payah langsung lah, tidur je. Sebab apa? Hubungan aku dengan Allah ni dah melepasi dah semayang 2 rakaat. Tak boleh. Tak boleh gitu. Sebab itu dia panggil tauqifi. Tuhan suruh semayang subuh 2. Mau iman rendah ke iman tinggi, kena sampai darjat mana ke, lantak kau lah. Tapi masuk waktu subuh kau kena semayang 2 rakaat. Semayang subuh. Tak boleh 3, tak boleh 4. Sebab apa? Ini benda yang Allah sudah tentukan. Dia tak boleh di-explore sendiri oleh manusia. Pengalaman manusia, keimanan dia ni sampai tak boleh. Akhir-akhir ni ada orang dengan dakwaan dia mencapai darjat keimanan, dia letaklah peringkat ni, tiba-tiba dia langgar benda-benda yang tauqifi, benda-benda yang menjadi hak Allah untuk menentukannya kepada manusia. Tak boleh. Dia jadi ajaran sesat. Kalau benarkan ajaran macam ni, agama kita ni tak akan tinggal satu apa pun. Dia akan berubah semua. Bila ibadah asas kita berubah, semayang berubah, puasa boleh berubah ikut suka dia. Nak kata sebab dakwaan dia, iman dia dah tinggi, martabat dia dah tinggi, kita kata tak boleh, dia kata mu tak sampai lagi martabat aku. Kalau guna teknik macam ni, habis. Al-Quran dengan hadis sudah tidak menjadi tidak ada nilai. Sebab tu kita panggil tauqifi, benda yang telah ditentukan. Jadi agama kita selamatlah. Mari siapa pun lepas ni berapa ribu tahun lagi, Al-Quran dan Sunnah dia punya yang tertinggi. Al-Quran dan Sunnah. Dalam perkara ibadat yang tauqifi, kita tak boleh ubah. Asas dia tak boleh ubah, kan? Ya. Ya, bila kita kata tak boleh ubah, dia kata awak ni masih bincang tentang benda kulit. Dia salah satu ciri lah bila orang tu membahagikan agama ni kepada isi dengan kulit. Tak berapa nak sedap lah tu. Sebabnya nanti boleh je nak bagi macam tu, tapi kebiasaannya bila dia kata yang perbincangan berkaitan dengan ibadah yang zahir ni, kulit saja. Kalau kata kulit, patuh tak? Pada satu peringkat dia anggap kulit ni dah tak perlu lah. Tu salah. Tak ada. Ulama usuliyin dia menganggap bahawa ibadah yang zahir ni sesuatu yang tidak boleh diubah. Prinsip-prinsip dan asas-asas dia tak boleh diubah. Sebab dia dia tiang-tiang agama. Kalau diubah benda ni, rosak agama kita. Dia akan datang satu hari nanti agama ni porak-peranda, orang boleh ubah suka hati. Oleh itu nak kata kulit isi pun tetap tak boleh ubah yang kulit itu. Yang asas tak boleh ubah. Okey, jadi kita ada hubungan, kita ada pintu ibadah ni mendekatkan diri dengan Allah dengan cara harta ada, dengan cara keimanan duduk dalam hati, benda yang melibatkan percaya ataupun tak percaya ada disebutkan tadi. Berkaitan dengan ibadah solat ada. Perkara lagi ada lagi, iaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Sebenarnya banyak lagi akhlak lain
dalam kehidupan kita ni banyak lagi akhlak lain yang penting, tapi Tuhan tak sebut semua. Dia sebut satu contoh. Dia sebut satu contoh, iaitu orang menepati janji. Satu contoh, iaitu contoh dia, orang pintu kebaikan ialah kamu berlaku baik dengan manusia, menepati janji bila berjanji. Tapi menepati janji ni dengan Tuhan pun kena menepati janji. Sebab itu apabila orang tu bernazar kerana Allah, dia kena patuh. Tapi pada dasarnya bolehlah kita katakan menepati janjinya yang banyaknya dengan manusia, iaitu akhlak. Agama ni, tuntutan agama ada yang bersifat keimanan, ada yang bersifat ibadat harta, ibadat badaniah, dan ada yang bersifat akhlak. Akhlak salah satu contoh berjanji, tapi banyak lagi benda lain. Contohnya tidak menzalimi orang lain, kan? Kita tidak diskriminasi, kita tidak mengejek orang, tidak merendah-rendahkan kerana keturunan dia, kerana kedudukan harta dia, kerana sifat dia, dan akhlak-akhlak yang lain banyak lagi lah. Maknanya pintu kebaikan tu pada akhlak pun ada juga. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar. Sabirin, sabar pun akhlak juga. Tapi kalau sabar yang bermaksud menerima ketentuan Allah, akhlak tu macam lebih kepada akhlak dengan Tuhan. Sebab apa? Sabar, salah satu maksud sabar ni ialah sabar dalam menerima ketentuan Allah. Ada orang ditakdirkan sakit, contohnya sabirin fil ba'sa, dalam kepayahan, wad-dharra, ya, dalam kesusahan, wa hinal ba's. Lalu bila Tuhan sebut sabar dalam kesusahan, Tuhan pun sebut satu jenis sabar yang sangat tinggi martabat dia. Apa dia? Hinal ba's, sabar di ketika awal kesusahan. Sebab apa? Sebab manusia ni, satu kelemahan kita ialah masa terkejut tu, masa di awal tu kita cepat tenggelam punca. Orang, contohnya lah, ramai orang diuji dengan sakit. Mula-mula dapat berita tu dia tak boleh terima, kan? Dia tak boleh terima diri dia tu sakit. Ada yang kata, apa Allah takdirkan aku macam ni, orang lain tak kena, Allah menzalimi aku, dia jadi cepat rasa ni. Bukannya orang biasa pun, bahkan kita tengok dalam sejarah, Saidina Umar sendiri bila menerima kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan dia tak boleh terima. Sayangnya dia pada Nabi ni, bila orang kata Nabi meninggal, dia kata kalau siapa kata Nabi mati, aku bunuh dia. Sehinggalah Abu Bakar nasihat dia, kalau kamu sembah Nabi Muhammad dah mati, tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak mati, dia pun baulah. Sebab apa? Sebab memang manusia ni hinal ba's, di awal kesusahan tu satu ujian yang dahsyat, kan? Jadi ada orang boleh bersabar, tapi di awal tu tak boleh, apa orang panggil, terkejut. Tapi itulah nak kata, benda ni bukan mudah. Tapi nak katanya akhlak tu ada akhlak dengan manusia, ada akhlak dengan Tuhan, ya. Ulaika allazina sadaqu, merekalah orang-orang yang benar. Benar apa?
benar pengakuan iman dia. Sudah tentulah di sini yang dimaksudkan ialah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang benar, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermaksud kalau orang tu tak sempurna sikit dalam perkara-perkara ni, mereka teluh bukan orang Islam ke apa. Tidak macam tu. Tetapi mereka, kita ni kalau kita perhatikan daripada sudut-sudut yang Tuhan sebut di sini, kita banyak kelemahan lah kan? Banyak kelemahan. Sebab apa? Ada orang dari sudut kepercayaan tu dia lemah, kepercayaan kepada ni. Ada orang dia tinggi kat situ tapi lemah tang beribadat dengan harta, lemah. Ada orang ibadat harta rajin, ibadat yang jenis badaniah ni, nak semayang pula jadi malas situ, jadi letih. Tapi kalau bak derma rajin, bak semayang lembek je rasa. Ada rajin semayang tapi dengar je derma lembek pula. Jadi manusia ni dia tak sempurna, tetapi kita boleh cek kelemahan-kelemahan kita tu dengan kita baca ayat ni. Sebab apa? Ayat ni menerangkan tentang angle. Ada orang baik semayang, baik derma baik, tapi akhlak dengan orang, ya Allah, tak berapa nak jadi. Jadi kita kena baiki tang lemah tu. Kita jangan teruja kita buat satu benda dah molek sikit, lalu kita pun terpedaya, kita rasa kita dah betul-betul baik. Jadi ayat ini memberi ruang kepada kita untuk menghisap diri kita, kat mana kelemahan kita dalam tuntutan-tuntutan agama yang pelbagai ni. Kat mana kelemahan kita, kita kena baiki kat kelemahan-kelemahan tu dengan sedaya upaya lah. Okey, dan saya nak habiskan ayat ni. Ulaikal ladzina sadaqu, merekalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang yang bertakwa. Tengok, Tuhan dah membetulkan kita punya tasawur, gambaran kita orang bertakwa ni apa dia? Orang yang tadi beriman dan amal. Kita perasan tak? Zaman dulu sikit masyarakat kita ni tersalah. Orang yang bertakwa ni apa dia? Orang dia mari cerita macam-macam. Orang boleh berjalan atas air. Ukuran orang bertakwa, orang yang ditikam takluk, orang yang kononnya pergi ke sempat dalam masa boleh balik dalam masa sehari, orang yang kononnya bila berlaku pada dia perkara-perkara magic. Oh, ini orang bertakwa. Ayat ni kata bukan, orang bertakwa tu orang yang iman dan amal dia tu hebat. Tu orang bertakwa. Walaupun tak ada benda pelik pun pada diri dia, tak ada masalah. Apa? Tuntutan keimanan, kefahaman dia hebat, ibadah dia, ibadah harta kan, akhlak. Jadi mudah-mudahan kita boleh balik terus membaca ayat ni dan menelitilah angle yang lebih luas ya dalam Islam yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu iman dan amal. Ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.